Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati lagi dikasihi Dr. Liana binti Bukhari sekaligus rakan-rakan seperjuangan. Pada petang ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya sendiri, Tengku Fidlin Sani, Tengku Abdullah Sani, Alia Fazlini binti Abdul Aziz, Mahanis binti Musa dan Nur Maizatun Nazifah binti Muhammad Nazif. Kami akan membentangkan tentang topik validity ataupun kesahan. Okey, tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada definisi kesahan. Kesahan ini membawa maksud sejauh mana sesuatu alat pengukuran berguna untuk membuat keputusan yang relevan. Kesahan juga bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur. Kesahan ini merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markah ujian dan lain-lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah seperti kesahan kandungan, kesahan telahan, kesahan serentak dan kesahan gagasan. Okey, seterusnya konsep kesahan. Konsep kesahan bersatu secara beransur-ansur dibangunkan dan akhirnya dihuraikan dengan terperinci oleh Messi dalam monograf beliau. Messi memperkenalkan konsep penyatuan kesahihan berdasarkan jenis-jenis kesahan yang dinyatakan oleh Cronbach dan Mill pada tahun 1955. Jenis-jenis kesahan itu kesahan gagasan, kesahan isi dan kesahan kriteria. Okey, jenis yang pertama, kesahan gagasan. Kesahan gagasan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sesuatu instrumen itu mengukur apa yang sepatutnya diukur dengan tepat. Menurut Creswell, kesahan gagasan adalah yang paling rumit kerana ia dinilai dengan menggunakan kedua-dua statistik dan prosedur praktikal. Gagasan adalah konsep hipotesis yang merupakan sebahagian daripada teori yang cuba menjelaskan tingkah laku manusia. Contohnya, kecerdasan dan kreativiti. Jenis kesahan ini menjawab kepada soalan, bagaimana skor ujian dapat dijelaskan secara psikologi. Okey, jawapan untuk soalan ini boleh dianggap sebagai menghuraikan teori mini mengenai ujian psikologi. Kesahan gagasan ini terbahagi kepada dua iaitu kesahan tumpuan dan kesahan pembeza. Okey, kita lihat pada gambar sebelah ni. Kesahan tumpuan, jika item-item dalam satu ujian mempunyai perkali kolerasi antara item-item yang tinggi, item-item tersebut mengukur konstruk yang sama dan dikatakan mempunyai kesahan convergent ataupun kesahan tumpuan. Seterusnya, kesahan pembeza ataupun kesahan diskriminan. Konstruk tidak mempunyai perkaitan dengan faktor-faktor yang tak relevan. Dua alat ukur yang berbeza mengukur konsep yang berbeza. Contohnya, ujian pemikiran kritikal seharusnya tidak mempunyai korelasi yang tinggi atau positif dengan ujian sikap terhadap sekolah. Okey, pembentang seterusnya. Okey, terima kasih Tengku Fiddin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Mahanis binti Musa, nombor matrik 829165, akan meneruskan pembentangan pada petang ini dalam tajuk kesahan iaitu jenis yang kedua. Okey, jenis kedua kesahan adalah kesahan kandungan ataupun content validity. Okey, content validity ini adalah merupakan prinsip ujian yang penting dan paling kerap digunakan dalam proses pembinaan ujian sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat pusat. Okey, suatu ujian yang mempunyai kesahan kandungan ini adalah ujian yang benar dan juga tepat. Yang mana kita boleh menguji isi kandungan mata pelajaran mengikut tujuan. Okey, tujuannya adalah menilai sama ada item dalam suatu ujian adalah mencukupi ataupun sesuai untuk dilakukan.
Item ujian adalah merangkumi kandungan ujian yang hendak diukur. Merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan-bahan pengajaran yang ditentukan atau bidang pengajaran yang dikhususkan. Kesan kandungan juga mengukur penguasaan pengetahuan atau kemahiran dalam mata pelajaran tertentu. Untuk mempertingkatkan lagi kesahan kandungan ni, maka kita boleh sediakan dengan jadual spesifikasi ujian ataupun JSU yang mana telah dibentangkan dalam kumpulan-kumpulan yang lepas, iaitu suatu rangka yang membentangkan secara khusus topik-topik mata pelajaran dan bilangan soalan topik mengikut aras kemahiran yang hendak diuji. Maknanya kesahan kandungan ni ujian yang dilakukan tu melihat kepada subjek yang guru ajar, objektif yang guru hendak sampaikan. Jadi sebab itulah prinsip ujian ni paling kerap digunakan lah. Seterusnya jenis yang ketiga iaitu kesahan kriteria ataupun criterion validity. Kesahan ni dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu ramalan dan juga concurrent. Tapi untuk muka surat ni saya akan terangkan dulu berkenaan dengan kesahan kriteria dan juga bahagiannya ramalan. Kesahan kriteria ni adalah merupakan kesimpulan awal mengenai suatu kriteria ataupun tingkah laku berdasarkan kepada skor ujian. Kesahan yang berkaitan dengan kriteria ini telah digunakan untuk ujian yang meramalkan prestasi masa depan. Contohnya peperiksaan percubaan PT3. Kita gunakan peperiksaan percubaan PT3 ataupun kita gunakan peperiksaan percubaan SPM bagi kita nak ramal skor pelajar masa peperiksaan SPM nanti. Contoh macam saya mengajar di KAFA untuk meramal soalan untuk meramal skor UPKK pelajar, maka sekolah telah mengadakan ujian gerak gempur dan sekaligus ujian percubaan untuk melihat markah ataupun skor pencapaian murid. Jadi bila keputusan peperiksaan UPKK dah keluar, jika kita tengok skor UPKK tu adalah sama ataupun ada ketepatannya dengan markah percubaan, makanya kesahan ni dikatakan mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. Seterusnya kesahan kriteria yang kedua iaitu kesan serentak ataupun concurrent. Kesahan serentak ni berbeza dengan kesahan ramalan hanya pada selang masa. Mentadbir ujian pada masa yang singkat bagi ujian piawaian concurrent atau setelah masa beberapa bulan prediktif. Ianya menghubungkaitkan antara skor ujian dengan kumpulan pelajar berdasarkan kriteria tertentu. Boleh dikatakan ianya ditadbir pada masa yang sama ataupun dalam jangka masa yang pendek. Contohnya guru menggunakan skor ujian kertas bahasa Melayu pemahaman untuk menjangkakan markah skor ujian kertas penulisan bahasa Melayu. Daripada kertas pemahaman tu guru cuba ramal ataupun guru jangkakan markah skor ujian dalam kertas penulisan bahasa Melayu. Kiranya dia ni kesan serentak ni berlaku dalam subjek yang sama, cuma dia buat pembahagian, tengok dari segi pemahaman tu, maka kita boleh ramal markah penulisan dia tu macam mana. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan petani kepada sahabat saya, iaitu Maizatul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada saudari Mahanis. Saya Nur Maizatul Razifah, nombor matrik 829221. Saya ingin teruskan pembentangan bagi sumber bukti kesahan. Sources of Validity Evidence. Dalam AERA, APA dan NCME, standard identify 5 sources of validity evidence, terdapat 5 sumber bukti kesahan. Okey, yang pertama ialah kandungan ujian, yang kedua proses tindak balas, ketiga struktur dalaman, yang keempat hubungan luar, yang kelima akibat. Kita lihat kepada yang sumber yang pertama. Menurut Beckman 2017, kandungan ujian ini merujuk kepada tema, perkataan dan format item pada instrumen penilaian termasuk analisis oleh pakar mengenai cara item mewakili domain kandungan dengan secukupnya. Juga termasuk strategi pembangunan untuk memastikan perwakilan kandungan yang sesuai. Contohnya, meninjau guru yang berpengalaman mengenai item instrumen ujian ini yang dicadangkan. Memilih item yang sebelum ini digunakan dalam tetapan ataupun setting yang sama. Yang kedua ialah proses tindak balas. Analisis tindak balas termasuk tindakan, strategi dan proses pemikiran calon peperiksaan atau pelajar ataupun pemerhatian individu. Perbezaan dalam proses tindak balas mungkin mendedahkan sumber varian yang tidak berkaitan dengan struktur yang diukur, juga termasuk keselamatan instrumen, pemarkahan dan pelaporan keputusan. Contoh kat sini, tindak balas daripada pelajar yang telah menjalani ujian, tindak balas daripada pelajar adalah berbeza kerana individu yang menjalani ujian juga berbeza. Hal ini berkait rapat dengan peringkat pembelajaran dan kefahaman yang berbeza. Maksudnya, bila tahap pemahaman seseorang pelajar itu berbeza, jadi keputusan dan tindak balas kepada ujian itu pun berbeza. Yang ketiga ialah struktur dalaman. Struktur dalaman ini tahap item individu dalam instrumen sesuai dengan konstruk asas. Item yang mengukur binaan satu dimensi hendaklah homogen, manakala item yang mengukur binaan kompleks tidak sepatutnya homogen. Selalunya dilaporkan sebagai ukuran kebolehpercayaan konsistensi dalaman dan analisis faktor. Contoh, menggunakan analisis faktor untuk menentukan struktur dimensi skor instrumen dan menentukan kebolehpercayaan skor. Mengkaji fungsi perbezaan item di kalangan kumpulan penilaian yang homogen. Saya teruskan pembentangan kepada Alia Fazlini. Assalamualaikum dan selamat petang Doktor dan rakan-rakan. Saya Alia Fazlini, nombor matrik 829215. Baiklah, saya akan menyambung sumber kesahan yang keempat. Sumber kesahan yang keempat adalah hubungan luar ataupun kesahan luaran. Kita melihat hubungan antara skor dan pemboleh ubah lain yang berkaitan dengan konstruk yang diukur. Perhubungan mempunyai positif dan juga negatif, iaitu positif bertumpu atau ramalan, manakala negatif bercapah atau diskriminasi, bergantung kepada konstruk yang diukur. Contohnya, sejauh manakah markah penilaian guru
meramalkan prestasi pelajar dalam peperiksaan berisiko tinggi atau pilihan kepakaran perubatan mereka. Adakah skor berkorelasi dengan ukuran lain bagi konstruk yang sama? Bolehkah hasil penilaian digeneralisasikan daripada satu ketetapan ke satu tetapan serupa yang lain? Senang kata, kesahan hubungan luar ini adalah berkaitan dengan generalisasi hasil. Seterusnya adalah kesahan akibat. Kita dapat melihat guru dapat kenal pasti sama ada kesan yang berlaku daripada ujian yang dijalankan. Contohnya penilaian kesahan akibat ini membenarkan guru itu mengenal pasti sama ada wujud tak masalah yang akan mendatangkan kesan buruk kepada pelajar. Contohnya di sini guru boleh membuat speed test di antara pelajar perempuan dengan pelajar lelaki. Okey, di sini guru akan menguji kelajuan mereka berlari dalam 100 meter contohnya lah. Okey, so dia buat ujian tersebut. Dari situ kita dapat lihat ada beberapa pelajar perempuan akan mempunyai masalah sesak nafas, semput, keletihan. Dari situ kita akan nampak ini adalah kesahan akibat. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulannya di sini, kesahan kandungan itu semestinya wujud terlebih dahulu sebelum kesahan kriteria dapat ditunjukkan. Untuk membina kesahan konstruk ni, dia memerlukan data dan perlu digunakan untuk kedua-dua kesahan, iaitu kesahan kandungan dan juga kesahan kriteria. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Untuk makluman semua, kami telah menyediakan Google Form berkaitan dengan tajuk ini. Jadi kami harap anda semua dapat menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum.